إلى يوم الدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Tadi kita cerita tentang innamal a'malu binniyati. Hanya sahaja amalan setiap orang menempel ataupun tidak terpisah daripada niatnya. Maka setiap kali niat rosak, amal pun jadi rosak. Setiap kali amal rosak, maka niat pun jadi rosak. Kita buat contoh tadi kan, satu orang minum air sejuk di depan dia, tapi niat dia minum arak, maka amalan dia tu berdosa. Kerana apa? Walaupun amalan betul, tapi niatnya salah. Niatnya nak minum arak. Tapi kita dah sebut tadi, kaedah ni tidak ada akasnya. Maknanya apa? Kalau niat betul, tidak semestinya amal jadi betul. Bila mana amal tadi tidak mengikuti syarak. Amal tidak mengikuti syarak, walaupun niat betul. Contoh dia minum arak, niatnya betul, maka tak boleh. Walaupun niat betul, kerana amalnya menyalahi syarak, maka amal tadi tetap rosak. Macam orang merompak dengan niat nak beri sedekah, niat nak bantu orang miskin, dia pergi merompak, maka amalan dia tu tak jadi amalan yang betul. Sebab tu kaedah tu tidak ada akasnya. Niat yang salah menjadikan amal salah, tapi niat betul tak semestinya menjadikan amal itu betul bila mana amal tadi menyalahi syarak. Dalam teori komunisme, asyuyu'iyah, dalam teori komunisme, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara. Kalau tujuan baik, tujuannya nak bantu orang miskin, maka merompak pun tak apa. Itu dalam Islam tak ada kaedah tu. Kaedah tujuan menghalalkan cara. Niat yang betul menjadikan tindakan yang salah pun betul, itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam, kalau bila tindakan dah menjadi syarak, maka dia tetap salah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja untuk setiap orang apa yang ia niat. Hanya setiap orang memperolehi apa yang dia niat. Kalau dia punya niat baik, maka dia memperoleh kebaikan. Ini kena ambil kira juga tadi. Niat baik memperoleh kebaikan ni kena mengambil kira amal tu amal yang mubah. Perkara yang dia buat tu perkara yang harus. Misalnya dia hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Hijrah dia untuk dapat redha Allah, maka dia dapat redha Allah. Tapi kalau hijrah dia untuk tujuan lain, tujuan keduniaan dan sebagainya, maka dia akan dapat keduniaan. Jadi kaedah setiap orang dapat apa yang dia niat ni, kalau niat baik dapat baik, kalau niat buruk dapat buruk. Ini bila melibatkan amal-amal yang mubah, yang harus. Tapi kalau melibatkan amal yang haram, macam minum arak tadi, itu tak berlaku.
Niat baik tidak akan menjadikan perkara haram itu baik. Boleh ingat? Boleh faham? Saya ulang, kaedah ni setiap orang dapat mengikut apa yang dia niat. Kalau niat baik, dia dapat baik. Kalau dia niat buruk, maka dia dapat buruk daripada amalannya. Kaedah ni bila melibatkan perkara yang mubahat, perkara-perkara yang harus. Bila mana melibatkan perkara haram, maka kaedah ni tidak mengalami akas, tidak ada keterbalikan itu. Apa maksud? Niat baik dia dapat baik, niat buruk dapat buruk, tapi niat baik tetap dia dapat keburukan bila yang dia buat itu haram. Semua jelas? Jelas kan? Alhamdulillah. Ya. Ulama bahas di sini ada dua jumlah ni. Jumlah pertama innamal a'malu binniyati. Jumlah yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada dua jumlah. Adakah dua jumlah ni kedua-duanya cerita perkara yang sama? Maknanya jumlah kedua menjadi takkid kepada jumlah pertama. Jumlah kedua pun cerita perkara yang sama, sebagai takkid, sebagai menguatkan kenyataan pertama. Kenyataan kedua menguatkan kenyataan pertama, takkid ataupun taksis. Maksud taksis ni, kenyataan kedua cerita perkara yang baru, yang mana tak ada dalam kenyataan pertama. Kita boleh sebut juga qadiyah lah. Qadiyah, kenyataan ataupun qadiyah. Qadiyah pertama, innamal a'malu binniyati. Qadiyah kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada dua pandangan ulama ni. Ada dua pandangan. Pertama mengatakan bahawa jumlah kedua adalah takkid. Maknanya kerana perkara niat ni perkara yang penting, perkara yang menentukan amalan setiap orang, sama ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Sebab niat ni kan dia punya fungsi dia apa? Fungsi niat tamyizul adati minal ibadati. Membezakan adat dengan ibadat. Kalau satu orang sembahyang, dia rokok, dia sujud, kalau dia tak ada niat dalam sembahyang dia, boleh jadi dia dikira bersenam. Dia buat senaman. Senaman dia dalam bentuk rokok, senamannya dalam bentuk rokok, dalam bentuk sujud. Jadi niat ni membezakan mana satu adat, mana satu senaman, mana satu ibadat. Ini satu fungsi niat. Tamyizul ibadat, tamyizul adati minal ibadati. Yang kedua fungsi niat, tamyizu rutabil ibadati ba'dihha min ba'din. Tamyizu rutabil ibadati ba'dihha min ba'din. Membezakan martabat ibadat antara satu dengan yang lain. Mana ibadat yang sunat, mana ibadat yang wajib, membezakan. Tamyizu membezakan antara martabat ataupun tingkatan-tingkatan ibadat. Tamyizu rutabil ibadati ba'dihha min ba'din. Sembahyang maghrib wajib 3 rakaat. Sembahyang witir pun 3 rakaat, tapi sunat. Ada beza. Yang membezakan antara dua itu apa dia? Niat. Satu lagi fungsi niat membezakan antara sesuatu tindakan sama ada haram
ataupun harus. Macam kita buat contoh tadi, satu orang minum air sejuk, niat minum air sejuk, maka harus. Tapi kalau niat minum arak walaupun air sejuk, maka haram. Jadi besarnya peranan niat ni sehingga Nabi SAW ulang 2 kali. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahawa jumlah kedua, qadiyah yang kedua ni, qadiyah ataupun jumlah innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa, jumlah ni sebagai takkid, sebagai menguatkan jumlah yang pertama. Ini satu pandangan. Pandangan kedua mengatakan bahawa qadiyah kedua merupakan taksis. Taksis maknanya cerita perkara yang baru. Qadiyah pertama cerita tentang amalan, tindakan manusia, suatu qadiyah kulliyah. Dan yang kedua ni cerita tentang amil. Amil ni orang yang buat amal. Jumlah pertama cerita tentang amal. Jumlah kedua cerita tentang amil, si pembuat amalan itu. Jadi ada 2 qadiyah yang berlainan. Jumlah pertama merupakan qadiyah kulliyah. Jumlah yang kedua merupakan qadiyah juz'iyah. Okey, jadi ada 2 pendapat. Mana lebih aula antara dua tu? Kita jadikan jumlah kedua ni taksis ke takkid? Siapa ingat kaedahnya? Siapa ingat kaedah? At-taksisu aula minat takkidi. Menjadikan jumlah kedua tu taksis lebih aula daripada kita menjadikannya sebagai takkid. Sebab apa? Taksis ni memberi makna yang baru. Kalau takkid dia beri makna yang sama kan. Jadi soalannya ginilah. Dalam qadiyah pertama, Nabi SAW cerita kaedah kulliyah. Setiap amalan akan menempel dengan niatnya. Dalam jumlah kedua pula Nabi cerita qadiyah juz'iyah. Tadi cerita kaedah kuliah, yang ni cerita tentang individu. Didetailkan. Tadi umum, satu kaedah umum, amalan manusia tak boleh terpisah daripada niatnya, kaedah umum. Dalam jumlah kedua diceritakan pula setiap individu ni secara tafsil. Setiap orang perlu meneliti niatnya kerana dia akan dapat mengikut apa yang dia niat. Boleh faham? Ya, boleh faham lah. Innamal a'malu binniyati. Ini hasar ni kan. Innama tu adatu hasrin. Innama adatu hasrin. Yang memberi makna apa? Makna pembatasan. Innamal a'malu binniyati. Hasrul apa di sini? Hasrul a'mal fin niyyati. Membataskan amalan di dalam niat. Amal-amal manusia ni dibataskan dalam niat masing-masing. Kalau niat baik, amal jadi baik. Kalau niat buruk, amal jadi buruk. Dibataskan dalam niat masing-masing. Jadi berarti hasrul a'mal fi niyyati. Ataupun kita kata hasrul musnadi ilaihi fil musnadi. Hasrul musnadi ilaihi fil musnadi. Hasrul musnadi ilaihi fil musnadi. Bila hasar
Apa dia punya takdir ibaratnya? Yaitu la amala bila niyatin. Innamal a'malu binniyati ay la amala bila niyatin. Tiada amalan tanpa niat. Bila tidak ada niat maka amalan tidak sah. Sekarang ni aimah ikhtilaf pula. Tiada amalan itu adakah dengan makna nafyul kamal ataupun nafyul wujud. Apa maksud amalan? Satu takdirnya nafyul kamal, amalan tidak sempurna bila tidak ada niat. Satu amalan tak ada niat maka amalan itu tidak sempurna. Ini satu. Takdir satu lagi, la amala bila niyatin, tiada amal, yakni dengan makna tidak wujud amalan. Tidak wujud amalan tanpa niat. La amala dengan makna nafyul wujud. Bukan nafyul kamal tapi nafyul wujud. Kesan daripada ikhtilaf ni berlaku dalam masalah wuduk. Dalam wuduk, bila satu orang ambil wuduk tak niat, maka Hanafiyah kata wuduknya tidak sempurna. Wuduknya tidak sempurna sebab la amala bila niyatin ini nafinya adalah nafyul kamal. Tidak kamal, tidak sempurna wuduk, orang ambil wuduk tanpa niat. Sedangkan a'immah thalatha, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak wujud wudu. La amala, tak wujud, tidak sah wudu. Nafyus sihah, tidak sah wudu bila tidak ada niat. Dari segi nahwunya, antara dua andaian ini lebih memberi tarjih pandangan a'immah thalatha. Sebab apa? La amala bila niyatin, la ni la linafil jinsi. La linafil jinsi, lallati linafil jinsi. La yang mana kegunaannya untuk menafikan jins. Sesalahnya amalan tu langsung tidak ada. Macam kita kata la rajula fid dari, tiada seorang, tiada mana-mana lelaki dalam rumah. Itu la tu linafil jinsi, yang mana memberi makna tidak ada sebarang, tidak ada seorang lelaki pun, tidak ada sebarang jenis amalan pun. Jadi la linafil jinsi ini dia menafikan kewujudan sesuatu. Sesuatu tak wujud. Wuduk tak wujud tanpa niat. Menafikan wujud, dia lebih munasib, lebih sesuai untuk kita tafsirkan sebagai nafyus sihah, tidak sah wuduk. Sebab tak sah ni maknanya tidak ada wujud syar'i. Lallati linafyil jinsi menyatakan tidak ada wujud hissi. La rajulakan tak ada his. Tak ada his lelaki, tidak ada wujud hissi. Lelaki dalam rumah tak dapat dilihat, tak dapat dikesan mana-mana lelaki dalam rumah itu. La kan la linafyil jinsi kan diberi makna nafyu wujud kan secara hissi. Jadi nafyul wujud hissi ini lebih munasabah dengan nafyul wujud syar'i. Nafyu sihah itu maknanya nafyul wujud syar'i kan. Apa makna nafyu sihah? Tak sah. Apa makna tak sah? Tidak wujud pada syarak. Tidak wujud pada syarak. Boleh faham gitu? Bila kata tak sah maknanya tidak wujud pada syarak. Jadi tidak wujud pada syarak ni lebih sesuai dengan lebih
lebih sesuai kan? Untuk menjadi untuk menjadi terjemahan bagi lallati li nafyil jinsi. Berbeza kalau kita kata nafyul kamal, seperti Hanafiyah buat. Hanafiyah kata la amala bila niyatin, tidak sempurna wudu tanpa niat. Tak sempurna maknanya wudu tu ada. Ada cuma tak sempurna. Mana lebih baik kita kata ada, tak sempurna, ataupun langsung tak ada? Mana lebih sesuai dengan nafyul jins, la li nafyul jins? Mana lebih sesuai? Nafyul sihah lebih sesuai. Boleh faham eh? Sebenarnya punca ikhtilaf antara A'immah Thalathah dengan Hanafiyah dalam masalah ni sebenarnya bukan berpunca daripada hadis ni. Bukan berpunca daripada hadis innamal a'malu binniyat la amala bila niyatin, bukan. Mansya'ul khilafnya mengikut pandangan siapa yang tulis kitab, Ibn Rushd, yang tulis kitab Ibn Rushd Al-Maliki ni. Dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, masyhur kitab ni. Bagus, semua orang ada kitab ni, Bidayatul Mujtahid. Kata Allama Ibn Rushd Al-Maliki, punca ikhtilaf dalam masalah ni wudu, kena ada niat ke tak ada niat ke, kalau tak ada niat sah ke ataupun tak sempurna ke, puncanya ialah dalam menentukan wudu ni, sama ada wudu ni ibadat mahdah ataupun senang sebut ibadat maqsudah ke ataupun ibadat wasilah. Ibadat mahdah, ibadat semata-mata yang mana bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataupun wudu ni ibadat yang mana merupakan wasilah. Wasilah mana perantaraan kepada ibadat lain. Hanafiyah kata wudu adalah sekadar wasilah, ibadat wasilah. Dia ibadat tapi dia wasilah ila salah. Kan Nabi sebutkan miftahus salati at-tuhuru. Miftahus salati at-tuhuru, kunci salat ialah berwudu, bersuci. Maknanya wudu itu sekadar kunci saja. Kunci untuk salat. Maksud ibadat maksudahnya salat. Wudu sekadar wasilah ila salat. Jadi bila ibadat wudu ni ibadat wasilah, samalah seperti kita basuh pakaian. Ini kata Hanafiyah ni. Kita basuh pakaian perlu niat atau tidak? Tak perlu. Wa thiyabaka fatahhir. Kamu basuhlah pakaian kamu. Dan bila kamu basuh pakaian kamu, oleh kerana air itu, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan air dari langit dengan sifat penyuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan air dari langit dengan sifat penyuci. Maka kita basuh baju, tak niat pun tak apa. Tak ada niat nawaitu ke apa ke, tak ada. Basuh baju, sucilah baju. Masa kita basuh, tak kira lah basuh dengan tangan ke, basuh dengan washing machine ke, masa nak buat dalam mesin basuh tu kan. Tak ada kita niat basuh, niat, tak ada. Dengan sendirinya, bila cukup syarat dia, bila pakaian tadi hilang dia punya najis, rasa najis dah tak ada pada pakaian tu, bau najis dah tak ada, warna najis dah tak ada, lepas tu dah dibilas pula pakaian tadi, maka sucilah pakaian tu walaupun kita tak niat. Jadi sebagaimana kata Hanafiyah, sebagaimana dalam taharah hissiyah, basuh baju tak perlu kepada niat, demikian juga taharah hukmiyah ataupun taharah ma'nawiyah, yakni wudu. Wudu ni kan basuh najasah maknawi kan. Hadas tu najasah maknawiyah. Kenapa kita berwudu? Kerana berhadas. Dan hadas tu adalah najasah ma'nawiyah, najasah pada maknanya. Maka bila kita berwudu,
maka tujuan kita ialah untuk bersuci ataupun memperolehi taharah ma'nawiyah. Kata Hanafiyah, sebagaimana dalam taharah hissiyah tak diperlukan, tak dituntut niat, tak wajib niat, demikian juga dalam taharah ma'nawiyah, yakni wudu, tak perlu niat, sebab kedua-duanya adalah sekadar wasilah saja. Basuh pakaian, wasilah untuk sah semayang. Basuh pakaian kan wasilah, sebab pakaian yang bersih ni salah satu daripada syarat sah semayang. Basuh pakaian untuk sah semayang, wuduk pun untuk sah juga. Kedua-duanya adalah taharah. Satu taharah hissiyah, satu lagi taharah ma'nawiyah. Sebagaimana dalam taharah hissiyah tak disyaratkan niat, maknanya tanpa niat pun taharah itu berlaku. Demikian juga dalam wuduk, taharah ma'nawiyah, tanpa niat pun wuduk akan sah. Cuma tidak sempurna. Mengambil kira pengertian daripada hadis ni, innamal a'malu binniyat, kata Hanafiyah, wuduk sekadar tidak sempurna, sah tetap sah. A'immah Thalathah dan juga Syafi'iyah pula kata bahawa wuduk ni termasuk dalam ibadat maqsudah, ibadat yang mana bertujuan qurbah. Sebagaimana salah kita bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wuduk juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wuduk seseorang boleh keluar daripada bahimiyah masuk kepada malakiyah. Kan dengan wuduk kan keluar daripada bahimiyah, sifat kehaiwanan, masuk kepada malakiyah. Jadi masuk kepada malakiyah itu sendiri suatu qurbah. Sebab malaikat adalah ibadun muqarrabun, ibadun mukramun, ibadun muqarrabun, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana salat perlu kepada niat, salat suatu qurbah kepada Allah, wa aqimis salata li dzikri, kamu dirikan salat untuk mengingatiku. Salat suatu qurbah, wuduk juga suatu qurbah. Dengan wuduk juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kedua-duanya perlu kepada niat. Disyaratkan kena ada niat, dan kalau tidak ada niat maka wuduk tadi tidak sah. Syafi'iyah kata tak boleh nak sama dengan basuh baju. Sebab basuh baju, najasah hissiyah ni kita nampak najis tu hilang. Bila kita basuh baju kan hilang bau najis, warna najis, boleh kita rasai. Maka dia terhasil walaupun kita tak niat. Berbeza dengan najasah ma'nawiyah ataupun najasah hukmiyah ni, kita tak nampak. Bila kita ambil wudu, kita tak nampak hadas tu hilang, tak boleh kita nak rasa. Kerana tak boleh rasa itu, maka perlu kepada niat. Jadi kesimpulannya ada dua sudut pandang lah antara Hanafiyah dengan A'immah Thalathah. Dua sudut pandang yang berbeza. Hanafiyah mengambil kira dia itu suatu taharah sekadar perantaraan saja untuk sampai kepada ibadat yang lain. Berbeza dengan Syafi'iyah dan A'immah Thalathah, termasuk Malikiyah dan Hanabilah, wuduk itu sendiri suatu qurbah, suatu penghampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut tadi hadis kan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Di antara tanda-tanda qurbahnya bahawa umat aku akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan keadaan muka mereka dan tangan mereka, anggota-anggota wuduk mereka bercahaya kerana kesan daripada wuduk. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi di sini Imam Bukhari tak sebut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, tak disebut. Di sini tak sebut. Walaupun ada sebut di tempat lain, tapi di sini dalam hadis ini, hadis yang sama di sini tak disebut. Tapi dalam hadis yang sama di tempat lain, Imam Bukhari ada sebut. Ada sebut faman waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, itu ada sebut. Di sini tak disebut. Kenapa persoalannya tak disebut? Al-Hafidh Ibn Hajar kata tujuan Imam Bukhari tak sebut ni nak beritahu bahawa kharmul hadis ini harus. Kharmul hadis. Kharmul hadis maknanya membuang ataupun menghazaf sebahagian daripada hadis dengan syarat tidak mencacatkan makna. Ada beberapa mazhab di kalangan muhaddithin dalam masalah kharmul hadis. Pertama kata mamnu' mutlaqan, sama sekali tak boleh. Hadis Nabi kita buang sebahagian tak boleh. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, mutlaqan boleh. Boleh. Pandangan ketiga ambil jalan tengah, boleh bagi orang yang mahir dengan bahasa Arab. Yang mana kalau dia buang ajza' tertentu, bahagian tertentu daripada hadis, tidak mencacatkan makna hadis itu. Jadi antara tiga pandangan ni Imam Bukhari punya mazhab ialah boleh kharmul hadis. Boleh. Maka di sini Imam Bukhari hazaf ataupun buang ni sebagai isyaratan ila madhhabi, sebagai isyarat kepada mazhabnya. Mazhabnya iaitu boleh kharmul hadis. Itu pandangan Al-Hafidh Ibn Hajar. Ada satu lagi pandangan. Dia kata Imam Bukhari tak sebut tu sebab apa? Kalau sebut jadi sesoalannya tazkiyah diri sendiri. Sebab apa makna, apa yang boleh difahami? Satu orang hijrah kepada Allah Rasul, maka hijrahnya kepada Allah Rasul. Buat pernyataan itu seakan-akan Imam Bukhari klaim, Imam Bukhari mendakwa dia tu ikhlas. Jadi ada tuhmah tu, ada kebarangkalian untuk dapat tuhmahan bahawa Imam Bukhari ini buat tazkiyatun nafs, buat menyatakan diri dia tu orang yang bersih niat. Ada kemungkinan begitu, maka Imam Bukhari itu tak sebut. Berbeza cerita dunia kan, orang hijrah kerana nak dapat dunia, maka dia akan dapat dunia. Itu dia tidak memberi bayangan tazkiyatun nafs. Tidak memberi bayangan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini kan dilarang kan. Allah kata la tuzakku anfusakum dalam surah An-Najm. Wa a'lamu biman ittaqa wa a'lamu bikum idza ansha'akum fi butuni ummahatikum. Allah lebih tahu tentang keadaan kamu ketika mana Allah cipta kejadian kamu di dalam perut ibu kamu. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi, ketika Allah cipta kamu daripada bumi. Wa id antum ajinnatun, dan ketika kamu menjadi janin. Fi butuni ummahatikum, dalam perut ibu kamu. Allah lebih tahu keadaan kamu, dicipta daripada darah haid dan macam-macam lah kejadian ciptaan kamu, daripada darah, daripada satunya dicipta daripada alaqah, darah. Lepas tu dalam perut ibu ni janin makan darah haid pula. Itu makanan dia dalam perut ibu. Jadi Allah lebih tahu, maka fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu tazkiyah, janganlah kamu mendakwa diri kamu ni bersih, suci, niat dan sebagainya. Itu pandangan kedua. Imam Bukhari tak sebut tu, hazaf kenyataan
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tujuannya untuk itu, untuk mengelak daripada tuhmahan tazkiyatun nafs. Rasanya saya sesakat dulu lah. Masa tak berapa mengizinkan, insyaAllah kita tutup dulu. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.